Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Jadi pada sesi kali ini kita akan lanjutkan lagi perkongsian dalam buku Tajwid Qurani. Baik, jadi bagi yang ada buku boleh buka buku masing-masing pada muka surat yang ke-62. Okey. Kemudiannya bagi yang tidak ada buku boleh tengok di hadapan. Bagi yang tidak ada buku boleh tengok di hadapan ini. Baik, kita berada pada topik mad wal qas. Mad wal qas. Mad ialah panjang, qas ialah pendek. Qasar ialah pendek. Baik, mad ialah panjang, qasar ialah pendek. Pada pembelajaran sebelum ini kita dah tengok beberapa perkara iaitu berkaitan dengan mad asli ataupun mad tabi'i. Okey, mad tabi'i dia ada dua keadaan. Mad asli dia ada dua keadaan. Mad asli, mad tabi'i sama saja iaitu di mana kedudukannya perlu dibaca dengan dua harakat panjang yang sederhana. Kemudiannya mestilah melibatkan huruf mad. Apabila sebut saja mad tabi'i, mad asli, ia mestilah melibatkan huruf mad. Apa dia huruf mad? Alif, okey, waw ataupun ya. Alif yang mati sebelumnya berbaris di atas. Waw yang mati sebelumnya berbaris di hadapan. Ya yang mati sebelumnya berbaris di bawah ataupun kasrah. Okey, pada sesi sebelum ni kita dah tengok mad tabi'i berkaitan dengan kalimah. Mad tabi'i yang berada pada kalimah. Okey, mad tabi'i yang ada pada kalimah. Jadi pada malam ni kita akan tengok mad tabi'i yang ada pada huruf harfi. Mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi maksudnya ialah mad, huruf mad, alif waw ya, tabi'i yang dibaca secara tabiatnya dua harakat. Harfi ialah pada huruf. Okey, bukannya pada kalimah, pada huruf. Jadi pada minggu sebelum ni kita tengok pada kalimah ataupun perkataan. Tapi pada malam ni kita akan tengok pada huruf, harfi. Okey, iaitu wujud pada salah satu huruf hijaiyah yang menjadi pembuka beberapa surah dalam Al-Quran. Apabila dimasukkan dengan harfi, huruf tidak ada di dalam Al-Quran kecuali pada pembuka surah sahaja. Okey, dia ulang sekali lagi. Mad tabi'i harfi tidak akan berlaku kecuali pada pembuka surah sahaja yang ada huruf hijaiyah. Di mana ia tidak ada baris tetapi ia perlu dibaca dengan mengeja huruf-huruf. Okey, contohnya cuba tengok di hadapan. Hamim. Okey. Toha. Okey. Huruf ha pada kedua-duanya. Okey, huruf ha pada kedua-duanya. Hamim. Ha pedas. Hamim. Mad tabi'i kebiasaannya dua harakat. Maka ha ni dibaca dengan dua harakat. Ha yang kedua ialah Toha. Jadi ha ini ialah dua harakat. Jangan baca Toha. Itu ialah bacaan yang salah. Okey. Ia terhad pada 5 huruf sahaja iaitu ha, ya, ta, ha, ra. Diulang sekali lagi. Mad tabi'i harfi wujud pada 5 huruf sahaja iaitu hayyun tahir. Hayyun tahir. Okey. Iaitu ha, ya, ta, ha, ra. Okey. Dan ejaan pada kalimah tersebut mempunyai dua huruf. Yang mana huruf kedua-duanya adalah huruf mad. Okey. Contohnya pembaca akan menyebut seperti berikut. Ha. Jadi apabila kita baca ni, Hamim. Jadi kita eja macam mana? Ha. Berapa harakat? Dua. Okey. Ha, ta, ha, ha. Okey. Nampak Alif lam ra. Nampak ra? Alif lam mim ra.
Jadi ra ialah berapa harakat? 2 harakat sahaja. Ta, toha. Okey, nampak Toha. Ini dia. Toha. Toha Ta berapa harakat? 2 sahaja. Sebab apa? Sebab apa 2 harakat? Sebab adanya huruf alif selepasnya. Di mana huruf ta berbaris atas, selepasnya ada huruf alif. Maka dipanjang 2 harakat sahaja. Ya, contoh dia apa dia? Ya, contoh dia apa? Kaf, ha, ya, ain, sad. Itu huruf ya. Ya berapa harakat? 2 harakat sahaja. 2 harakat sahaja. Dalam surah apa? Surah Maryam. Surah apa? Surah Maryam. Jadi para pelajar yang dikasihi sekalian, hanya 5 huruf ini sahaja dibaca dengan 2 harakat. Yang lainnya dibaca dengan 6 harakat. Contohnya ialah alif lam. Nampak? Lam. Mim. 6 harakat. Okey. Dan huruf-huruf mat ini akan sentiasa bersifat tetap ketika menyambung bacaan dan berhenti. Okey. Jadi ini poin yang penting ia bersifat tetap ketika menyambung bacaan dan berhenti. Kalau nak berhenti pun perlu baca dengan 2 harakat. Kalau nak sambung pun baca dengan 2 harakat sahaja. Alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Contoh. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Jadi nak sambung ke ataupun nak wasal ke hanya baca 2 harakat. Jadi penting di sini bersifat tetap. Di highlightkan kat sini semua bersifat tetap. Tak boleh panjang, tak boleh pendek. Hanya 2 harakat saja, sama ada sambung ataupun kita nak waqaf. Baik, jelas semua? Ini ialah mad tabi'i harfi. Apabila sebut saja mad ialah huruf mad Apa huruf mad? Alif lah di sini, alif. Alif sabaqahu bil fathah. Sebelumnya ada huruf alif. Ada baris atas. Tabi'i ialah keadaan tabi'inya, iaitu tabiat asalnya ialah 2 harakat sahaja panjang. Baca dengan biasa. Ya, ya, kaf, ha, ya, ain, taha, alif, lam, ra. Jadi bacaan yang tabi'i, yang biasa. Okey. Sebelum adanya 2 harakat, sebelumnya ulama letakkan kadar 2 harakat, sebelum tu tidak ada harakat. Okey, maknanya Nabi SAW bertalaqi dengan Jibril, dan juga para sahabat bertalaqi dengan Nabi Muhammad SAW tidak diletakkan pada kadar 2 harakat secara numbering. Tetapi 2 harakat itu wujud dalam bacaan. Siapa yang meletakkannya? Iaitu ulama yang terkemudian. Ulama lepas daripada itu, dia letak panduan 2 tu supaya untuk memudahkan orang awam baca. Okey, jelas semua Ini ialah pada mad tabi'i harfi. Jadi kalau nak baca huruf-huruf begini, kita panggil huruf muqata'ah, huruf hijaiyah ini kena pecahkan dia. Ha, mim. Ha alif, lepas tu mim, ya mim. Ha, mim. Toha, to ada alif lepasnya, ha ada alif lepasnya. Toha. Nampak perlu pecahkannya. Tidak ada baris lah, tidak ada baris. Kecuali huruf alif. Alif tidak adalah. Tidak ada pecahan yang banyak. Kita nak eja pun alif, lam, hamzah, lam, alif. Alif. Okey. Seterusnya ialah pada topik mad far'i. Al-maddul far'i. Mad far'i. Okey, pada malam ni kita akan tengok mad far'i. Okey, apa yang dimaksudkan dengan mad far'i? Sebelum ni kita dah tengok mad asli. Asli ialah dalam keadaan yang asalnya begitu sahaja. Mad far'i apa dia? Memanjangkan bunyi dengan huruf mad yang melebihi kadar mad tabi'i, dan ia wujud disebabkan oleh hamzah atau sukun, yakni tanda mati. Okey, sekali lagi Mad far'i bermaksud memanjangkan bunyi dengan huruf mad yang melebihi kadar mad tabi'i. Berapa kadar mad tabi'i? 2 harakat. Okey. Dan ia wujud disebabkan oleh hamzah atau sukun, yakni tanda mati.
Sebab apa berlakunya mad far'i? Sebab apa dia kena baca lebih daripada kadar mad tabi'i? Sebab ia bertemu dengan huruf hamzah ataupun tanda sukun, tanda mati. Baik, Jadi kadar mad tabi'i ini ialah tabiatnya yang panjang, yang sederhana. Okey, ulama kemudian meletakkan 2 harakat pada zaman Nabi dan juga pada zaman sahabat tidak ada number harakat 2 tu, tak ada. Tapi dalam bacaan tetap adalah. Okey, dinamakan juga dengan mad mazidi. Okey, mad far'i dinamakan juga dengan mad mazidi. Yakni menambahkan mad padanya melebihi kadar mad tabi'i. Dia panjang lebih daripada yang kebiasaannya. Kebiasaannya macam mana? 2 harakat. Yasin. Contohnya kan. Jadi kalau luar daripada kebiasaan, wa ma anzalna ala abdina. Contohnya lah. Okey, mad far'i daripada kalimah furu'. Furu' ialah cabang. Okey. Furu' ialah cabang ataupun cawangan ataupun dahan-dahan. Itu dari sudut bahasa ni lah. Jadi mad yang mempunyai cabang-cabang yang bacaannya perlu melebihi kadar mad tabi'i. Okey, apakah faktor terjadi mad far'i? Tadi kita dah beritahu dah faktor terjadinya mad far'i kerana ada 2. Yang pertama disebabkan oleh huruf hamzah. Yang kedua ialah tanda sukun, tanda mati. Okey. Kita repeat sekali lagi. Faktor-faktor terjadi mad far'i yang pertama ialah huruf hamzah. Okey. Huruf hamzah terletak sebelum huruf mad atau selepasnya pada satu kalimah ataupun 2 kalimah. Okey, huruf hamzah. Mana huruf hamzah? Ini dia. Mana huruf hamzah? Ini dia. Okey, nampak Okey. Terletak sebelum huruf mad. Selepas. Mana huruf mad ni? Alif. Atau selepasnya. Okey, selepasnya Ini mad. Okey, kalau selepas boleh, sebelum pun boleh. Dalam satu kalimah ataupun dalam 2 kalimah. Mad yang disebut oleh hamzah terbagi kepada 3. Yang pertama mad badal, yang kedua mad muttasil, yang ketiga mad munfasil. Bahagian ini juga disertakan dengan mad silah kubra, 4 ataupun 5 harakat. Okey, ini sebab yang pertama lah. Kita tak belajar lagi secara spesifik, tapi kita tengok hanya dari sudut general dahulu pada malam ini. Okey, secara generalnya sebab apa terjadi mad far'i, iaitu dengan bertemunya huruf hamzah. Apa yang bertemu huruf hamzah? Iaitu apa dia? Iaitu huruf mad bertemu hamzah. Okey, huruf mad bertemu dengan hamzah. Apabila sebut sahaja nama dia mad far'i, nak tak nak kena melibatkan huruf mad. Okey, ulang sekali lagi Apabila kita belajar tentang mad far'i ataupun mad asli, secara automatik ia melibatkan huruf mad. Okey. Contohnya alif sebelumnya berbaris di atas, waw sebelumnya berbaris di hadapan, ya sebelumnya berbaris di bawah. Jadi dalam keadaan ini ialah hamzah terletak sebelum huruf mad atau selepasnya dalam satu kalimah ataupun 2 kalimah. Contoh as-sama'i bima zila. Yang ini contoh satu harakat mad muttasil. Okey. Dalam kitab Arab kita panggil mad muttasil. Setengah kitab kata mad wajib ataupun mad muttasil wajib. Baik Bima unzila mad munfasil ataupun mad jaiz munfasil ataupun mad munfasil jaiz. Dia ada banyak nama. Tengok kepada kitab lah yang kita guna. Baik. Okey, itu tanda yang pertama je lah semua. Kalau tidak faham boleh tanya. Okey, yang kedua ialah sebab wujudnya tanda sukun, yakni tanda mati. Tanda mati terletak selepas huruf mad atau huruf lin. Okey, diulang sekali lagi. Tanda mati, okey, baris mati terletak selepas huruf mad atau huruf lin dan tidak akan berubah menjadi huruf mad jika tanda mati tersebut terletak selepas huruf mad atau huruf lin itu pada satu kalimah yang sama. Okey, ulang sekali lagi supaya kita mudah faham. Tanda mati, okey, baris mati terletak selepas huruf mad atau lin. Contoh Mana huruf mad? Khaufun, tanda mati terletak selepas huruf mad atau lin Khaufun. Jadi mana huruf lin?
Khauf. Jadi apabila kita nak matikan dia, khauf. Okey, ni ialah huruf lin. Jadi fa tu apabila mati, jadi khauf. Jadi mad lin lah. Mad lin. Baik. Dan tidak akan berubah menjadi huruf mad. Okey, jadi apabila dia mati, dia tak akan berubah jadi huruf mad. Dia akan kekal jadi hurufnya. Fa yang mati diwakafkan, maka kekal huruf fa. Nun yang mati, apabila kita wakafkannya, dia jadi mati kan? Maka kekal huruf nun. Tidak tukar huruf mad. Baik Okey, tidak akan berubah menjadi huruf mad jika tanda mati tersebut terletak selepas huruf mad atau huruf lin itu pada satu kalimah yang sama. Okey, samalah. Okey, dia berada pada kalimah yang sama, dia tidak akan berubah. Mad yang disebabkan oleh sukun terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama mad lazim, yang kedua mad arid lis sukun. Mad lazim, mad arid lis sukun. Mad lazim as-sakhah. Boleh Nampak tak? Alif. Alif Sini alif. Kemudiannya ada huruf kha. Ada huruf kha. Jadi kha yang bersabdu ni, cuba tengok Kha yang bersabdu ni asalnya kha pertama baris mati, kha kedua baris di atas. Okey Hajar Yas. Boleh dengar tak suara saya? Line slow Line tak clear. Rasa line saya okey je kot saya rasa ni. Dia line okey ke? Sorry Ustaz. kalau line. Yep. Sangkut line Ustaz. Okey je kan? Ustaz okey. Mungkin dan dia kot yang tak okey. Saya rasa begitu kot. Line di Sabah tu. Hajar Yas mungkin di Sabah itu ataupun di Jakarta ke di Indonesia. Mungkin tidak jelas line di sana. Dan juga webback ni dia sedikit berat lah. Apa kalau tak sempat boleh tengok. Kalau sangkut-sangkut boleh tengok recorded Okey, ulang sekali lagi Mad lazim. Huruf mad ni, alif nampak bertemu dengan sukun, tanda mati. Mana tanda matinya? Ni, kha yang pertama baris mati, kha kedua baris di atas. Soh. Nampak tak? Soh. Jadi kha pertama baris mati, kha kedua baris di atas. Kena ingat semua, apabila adanya tasydid ataupun sabdu, ia menunjukkan kepada gandaan huruf. Oh, slow suara saya Okey. Tu Ustaz Farhan kata suara saya slow. Okey, sorry. Mungkin line juga. Nanti boleh tengok recorded Okey, baik khauf kita dah jelaskan tadi. Nasta'in, ain. Mana huruf yang mat ni ya? Ni nampak ya mat. Okey. Ya ni ya mat kan? Okey, bertemu dengan tanda mati sukun, tanda mati. Mana dia nun ni? Nun ni kita nak matikan, ia tak berubah menjadi huruf mat. Nasta'in. Okey. Jadi ada dua lah, mad lazim dan juga mad arid lis sukun. Okey, mad lazim 6 harakat, mad arid lis sukun 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey, baik boleh jelas semua? Okey, kita tengok yang sikit lagi ni. Okey, kita tengok yang hukum mad far'i ni Okey. Hukum mad far'i dia ada lazim, wajib dan juga jaiz. Luzum, wujub, jawaz. Okey, luzum, lazim lah Cumanya luzum ni dalam bahasa Arab. Luzum, lazim. Samalah. Wujub, wajib, jawaz, jaiz. Jawaz, wujub. Okey, wujub, luzum, plural kepada lazim. Wujub, plural kepada wajib. Jawaz, wujub, plural kepada jaiz. Okey. Okey, jom kita tengok apa maksud dia. Iaitu kalau hukum mad far'i yang lazim, hukum khas bagi mad lazim dan ia telah menjadi persepakatan ulama tentang had dan kadarnya. Okey, so ulang sekali lagi. Hukum khas bagi mad lazim ada apa? Mad lazim kalimi, mad lazim harfi, okey, mustaqal ataupun mukhaffaf, mad lazim dan ia telah menjadi persepakatan ulama tentang had dan kadarnya. Berapa kadarnya? Ingat tak apa kadarnya? 6 harakat. 6 harakat. Jadi tidak ada kompromi lah. Tidak ada kompromi. Okey, tengok kepada yang kedua. Mad wajib. Hukum khas bagi mad muttasil. Mad wajib muttasil lah. Cuma dalam kitab Arab saya beritahu tadi. Kalau kita baca kitab Arab, mereka hanya menyebut mad muttasil sahaja. Kalau dalam bahasa Melayu baru kita jumpa mad wajib
muttasil. Okey. Betul Haji Ayas. No discount harakat. Tak ada discount Okey, tak ada less. Baik. Hukum khas bagi mad muttasil dan ia telah menjadi persepakatan ulama tentang haknya dan berbeza pendapat dari segi kadarnya. Okey Ia telah persepakatan ulama tentang haknya tapi berbeza dari segi kadarnya. Kadarnya maksudnya apa dia? Ada kata 4, ada kata 5 harakat. Ada kata 6 harakat pun ada juga seperti qiraat-qiraat yang lain. Okey, saya ulang sekali lagi. Ada 4, ada 5 hingga kepada 6 harakat mengikut kepada qiraat yang lain, warsh dan sebagainya. Kalau kita baca Hafs an Asim, kebiasaannya 4 harakat dah memadai lah. Baik. Okey, last kali ialah jawaz jaiz. Hukum bagi mad munfasil. Mad munfasil, mad jaiz munfasil. Okey, itu yang pertama, mad jaiz munfasil. Yang kedua, mad arid lisukun dan mad badal dan berbeza pendapat dari segi had dan kadarnya. Okey. Yang inilah yang ada kata 2, ada kata 4, ada kata 5 hingga ada kata 6. Saya ulang sekali lagi. Pada mad jaiz inilah ada pandangan yang kata boleh baca dengan 2, boleh baca dengan 4, boleh baca dengan 5, boleh baca dengan 6. 3 tak adalah, setakat ni tidak ada, saya tak pernah dengar lagi 3. 7, 8, 9 pun tidak ada lagi, tak pernah dengar lagi lah dari sudut numbering. Okey. Jadi pendek kata boleh dibaca dengan 2 harakat. Contoh, wama anzalna ala abdina, wama anzalna. Jadi kalau baca 2 harakat, boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Cuba tengok di sini, ni mak munfasil contoh. Bima unzila, buat 2 harakat, boleh. Tapi kebiasaannya dalam torik kita, torik Syatibiyah, dibaca dengan kadar 4 ataupun 5, biasanya 4 lah. Bima unzila. Nampak Syarat untuk baca 2 harakat, perlulah mempelajarinya. Tak boleh ikut orang. Saya ulang sekali lagi. Syarat untuk kita baca 2 harakat, mestilah kita belajar di hadapan guru tentang bacaan yang 2 harakat. Kalau kita belajar torik Syatibi, maka baca 4. Sekiranya belajar torik Jazari, boleh baca 2 harakat. Baik, saya ulang sekali lagi. Sekiranya kita biasa dengan 4, maka teruskan dengan 4 sebab kita dah bertalaki dengan guru kita 4. Sekiranya kita bertalaki 2 dan juga 4, maka kita ada option untuk baca 2 harakat. Okey Tetapi kalau tidak ada ilmu, hanya tengok orang sahaja, dengar sahaja, jawapannya tidak boleh. Kerana apa? Akan berlaku pertukaran. Jadi secara realitinya, saya pernah dengar imam di masjid yang besar juga, yang baca 2 harakat mad jaiz, tetapi mad wajib pun 2 juga. Ini pelik ni. Dia baca 2 harakat bagi mad jaiz, tetapi mad wajib pun 2 harakat juga. Kerana apa? Tidak boleh differentiatekan, tidak boleh bezakan mana mad wajib, mana mad jaiz. Jadi kalau kita dah baca di hadapan guru kita 30 juzuk untuk 2 harakat mad jaiz, kebiasaannya kita tidak akan tertukar. Tapi kalau kita dengar begitu saja, kemungkinan besar akan tertukar. Boleh faham semua? Okey. Okey, itu sahaja saya rasa untuk muka surat 62 dan juga 63 lah. Muka surat 64 ni kita ambil pada minggu hadapan insya-Allah. Muka surat 64 kita akan ambil pada minggu hadapan. Cukuplah. Jangan belajar banyak-banyak lupa. Jadi biar sikit tetapi kita boleh faham dan juga ingat, mudah untuk mengajarkan kepada orang lain. Wallahu taala a'lam. Ada apa soalan? Tak ada Okey, kalau tidak ada apa-apa soalan, kita bertalaki sedikit satu surah semua insya-Allah. Surah Al-Fajr. Surah subuh, surah waktu fajar. Surah terbitnya fajar. Okey. Boleh semua? Boleh buka Al-Quran ataupun tengok di hadapan. Kita akan bertalaki surah Al-Fajr. Al-Fajr. Okey. Jadi macam biasa, insya-Allah saya baca dan juga yang lain ikut. Kalau suara perlahan, mohon maaf.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم.
Alhamdulillah, baik, kita dah talaki. Jadi sekadar itu dahulu pada malam ini. Terima kasih semua. Jadi pada ayat ke-15 ni boleh waqaf pada wa na'amah. Okey, bagi yang tak cukup nafas, panjangkan ayat ni sikit. Okey, boleh berhenti dekat mana sini فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. Ambil semula sini. Ibtidak dengan waw. وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Okay, ini panduan yang ada dalam kitab. Beritahulah kitab wakaf dan ibtidak. Tapi sekiranya tak cukup nafas ini, boleh berhenti sebelumnya, tidak ada masalah. Kalau tak cukup nafas sebelum ni ke, boleh berhenti sahaja. Cumanya cara berhenti wakaf kena betul. Cara ibtidak pun kena betul insya-Allah. Yang last sekali ialah pada ayat ke-28, irji'i. Okey, dibaca nipis ke tebal ini Ni dibaca nipis ke tebal ni? Okey, ra berbaris mati, sebelumnya berbaris kasrah sebab hamzah wasal, maka dibaca dengan nipis. Dibaca dengan panjang. Dibaca dengan tebal. Tersasul. Okey, dibaca dengan tebal. Sebab apa dibaca dengan tebal? Kerana kasrah ialah kasrah aridah, kasrah yang mendatang, bukannya kasrah asli. Jadi jangan baca dengan nipis lah. Irji'i, jangan. Irji'i. Irji'i, betul. Irji'i, maka salah. Nah, kalau ikut kaedah yang asalnya, kalau sebelumnya baris bawah, ra itu mati, baca dengan nipis kan? Tapi ini terkecuali. Cara mudahnya ialah kalau tengok hamzah wasal. Kalau ada hamzah wasal, maka secara automatiknya baca dengan tebal lah. Tapi cara ilmiahnya ialah kerana kasrah ialah kasrah aridah. Baris bawah yang kita baca tu pada hamzah wasal ialah yang mendatang, bukannya yang asli. Maka dibaca dengan tafkhim, bukannya tarqiq. Wallahu ta'ala a'lam. Itu saja pada malam ini. Ada apa-apa soalan daripada semua peserta? Tak ada soalan Jadi kalau tidak ada soalan, kita akan bertemu pada minggu hadapan. Jadi pastikan bacaan bertajwid dan juga lancar. Okey, salah sikit-sikit biasa, salah banyak itu luar biasa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Pak Lang. Ustaz, yang mirsad tadi pun tebal juga ya? Okey, jap. Pak Lang ayat ke berapa Pak Lang? Ya, Pak Lang pun tak jumpa cari tadi mana. Ada tu mirsad. Mirsad. Pasal Pak Lang pakai handset kecil ni, ada di kajang ni. Okey, baik. Okey, Pak Lang dia di luar dia. Okey, ni ayat ke-14. Betul. Ayat ke-14 mirsad juga dibaca dengan tebal. Ni pun dikecualikan kerana selepasnya ada huruf sad ataupun huruf isti'la. Jadi jangan baca dengan nipis mirsad, maka kurang tepat. Mirsad, betul. Terima kasih Pak Lang, ingatkan ada satu lagi yang tertinggal tadi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Moga bermanfaat perkongsian yang ringkas pada malam ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz.